aturan urusan mesyuarat dan usul-usul, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mencadangkan usul rancangan Malaysia ke-11. Sila, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman. Tuan Yang Dipertua, saya dengan penuh takzim berdiri dalam Dewan yang mulia ini untuk mengumumkan satu usul bahawa Dewan ini menyedari akan cabaran pertumbuhan ekonomi serta pencapaian sosioekonomi semasa pelaksanaan rancangan Malaysia ke-10, merestui usaha kerajaan untuk meneruskan Dasar Transformasi Nasional atau DTN dalam rangka dan merencana rancangan Malaysia ke-11 seterusnya, meluluskan pelaksanaannya bertunjangkan falsafah Dasar Transformasi Nasional dalam ikhtiar menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 menurut Kertas Perintah 23 tahun 2015, serta bahawa dalam meluluskan rancangan Malaysia ke-11, Dewan Yang Mulia ini menyeru agar semua pihak bersama-sama dan berusaha menjayakan matlamatnya. Tuan Yang Dipertua, beberapa hari yang lalu kita baru saja meninggalkan bulan Rejab. Hari ini pula Khamis 21 Mei jatuhnya bersamaan 3 Syakban 1436 Hijrah. Pada salah satu bulan yang mulia, sampailah masa dan ketika yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa sebuah lagi dokumen penting lagi bersejarah akan dipersembahkan. Seperti mana yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran, surah Ali Imran ayat 26 dan ayat 54. Mafhumnya, naik turun atau jatuh bangun sesebuah kerajaan itu adalah dalam rahsia dan kekuasaan penuh pemilik semesta raya, bukannya di tangan makhluk. Begitulah juga kemampuan manusia merancang amat terbatas, kerana sebaik-baik perancang adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Tuan Yang Dipertua, menyusul titian masa semenjak tahun 1971 hingga 1990, kita telah melalui Dasar Ekonomi Baru atau DEB, dipeperi oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, yang mengutamakan pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat, di mana ketika itu untuk mencapai sasaran sosioekonomi yang lebih saksama sebagai satu cara mewujudkan keharmonian dan perpaduan dalam negara yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik dan agama. Kegunaannya bermula tahun 1991 sampai pada tahun 2000. Diperkenalkan pula oleh Tun Dr. Mahathir Dasar Pembangunan Nasional yang berfokuskan pembangunan seimbang dan membawa kepada lahirnya Wawasan 2020. Dalam pada itu, Dasar Wawasan Negara dilaksanakan melewati tahun 2001 hingga 2010. Dasar ini pula memberi penekanan
kepada pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan mewujudkan bangsa Malaysia yang lebih bersatu padu, progresif, lagi makmur menuju negara maju menjelang 2020. Selanjutnya, dalam episod-episod bersilih ganti, diperkokohkan lagi dengan beberapa gagasan dan misi nasional oleh Allahyarham Tun Hussein On dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tuan Yang Dipertua, sebelum itu elok saya menjelaskan kepada ahli-ahli yang berhormat khususnya dan rakyat dikasihi di luar sana tentang pelbagai dokumen yang dibentangkan oleh pihak kerajaan sama ada di dalam parlimen atau di majlis-majlis resmi. Pertamanya, saban tahun dalam Dewan Yang Mulia ini kerajaan usulkan bajet-bajet negara yang diselaraskan oleh Kementerian Kewangan. Manakala kira-kira 3 minggu yang lepas di Angkasa Puri, saya telah menyampaikan laporan tahunan merangkumi program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi. Dokumen itu pula disediakan oleh pasukan pembantu bersama kementerian-kementerian dan agensi yang berkaitan. Rancangan Malaysia ini pula ianya di bawah kelolaan Unit Perancang Ekonomi atau EPU. Untuk pengetahuan ramai, semenjak unit ini ditubuhkan pada tahun 1961, tugas utamanya adalah untuk menyediakan rancangan pembangunan negara. Jadinya, jika diimbau semenjak 5 dekad lalu, melalui 10 rancangan Malaysia, kerajaan Barisan Nasional telah menempa dan mencipta pelbagai cerita kejayaan yang dapat dibanggakan. Ini bermakna, alhamdulillah, negara bertuah ini telah mencapai kemajuan yang dikagumi dan terus berada di jajaran yang betul serta kokoh. Tuan Yang Dipertua, di sini satu hal yang perlu difahami baik-baik bahawa kesemua dasar dan wawasan setiap satu rancangan adalah tali temali, saling kait-berkait dan lengkap melengkapi antara satu sama lain secara konsisten sejak puluhan tahun yang lalu. Artinya adalah tidak benar jika sesetengah pihak menuduh kononnya dasar kerajaan hari ini terpisah daripada dasar-dasar yang sebelumnya. Dalam konteks ini, ingin saya tegaskan bahawa segala perancangan, gagasan dan dasar kerajaan perikatan membawa kepada kerajaan Barisan Nasional sejak meraih kemerdekaan, bahawa pimpinan Tengku Abdul Rahman ketika itu hinggalah kini kita terus berkesinambungan dan beristiqamah pada landasan dan menuju matlamat yang sama. Jelasnya bertitik tolak dari rancangan Malaysia pertama yang dilaksanakan oleh pucuk pimpinan Parti Perikatan selepas Pilihan Raya Umum Malaysia yang pertama tahun 1964 hinggalah rancangan Malaysia ke-10, kita telah mampu memperolehi pelbagai nikmat kejayaan. Tuan Yang Dipertua, antara 10, saya pilih 10 saja, banyak lagi, tapi antara 10 pencapaian dan kisah yang boleh diperbanggakan sepanjang 10 rancangan Malaysia yang lalu adalah: pertama, pada tahun 1970 nilai KDNK adalah 71.1 bilion ringgit, berbanding pada tahun 2014 ia telah melonjak kepada 1.1 trilion ringgit. Malaysia juga telah berjaya mencatat pertumbuhan ekonomi antara yang tertinggi di Asia, iaitu secara purata pada kadar 6.2% setahun
sejak 5 dekad yang lalu. Kedua, dari sudut struktur ekonomi, kita telah beralih daripada sebuah negara dominan sektor pertanian dengan sumbangan 31.8% KDNK pada tahun 1970 kepada sebuah negara berasas pembuatan dan perkhidmatan dengan sumbangan pada kadar 76.5% pada KDNK. Walhal sektor pertanian telah menguncup pada paras 9.2% pada tahun lepas. Ketiga, pendapatan bulanan purata isi rumah juga meningkat lebih 20 kali ganda, yakni daripada RM264 sebulan pada tahun 1970 kepada RM6,141 sebulan pada tahun 2014. Manakala pendapatan penengah atau median income sebulan pada tahun 1970 daripada RM166 telah meningkat kepada RM4,585 sebulan tahun lalu. Keempat, sedekat RMK 10, sebanyak 76.1% daripada isi rumah keseluruhannya sudah memiliki kediaman. Bagi isi rumah miskin pula, 75.3% telah berjaya mempunyai rumah sendiri. Kelima, sehingga kini 95.1% daripada penduduk di seluruh negara telah mendapat akses kepada bekalan air bersih dan 97.6% pula mendapat bekalan elektrik. Keenam, jika pada tahun 1970 hanya 75% rakyat Malaysia boleh membaca dan menulis, syukurlah hal ini kadar literasi telah meningkat kepada 98%. Ketujuh, sebanyak 27% daripada tenaga buruh kini mempunyai pendidikan tertiary, iaitu meningkat 4 kali ganda berbanding 6% pada tahun 1980 ketika penghujung rancangan Malaysia ketiga. Kelapan, kadar pengangguran telah menurun daripada 7.4% pada tahun 1970 kepada hanya 2.9% pada tahun 2014. Kesembilan, hak milik ekuiti Bumi Putra dalam sektor korporat pula telah meningkat sebanyak 10 kali ganda, yakni daripada 2.4% pada tahun 1970 kepada 23.5% pada tahun 2011. Dan ke-10, kadar kemiskinan telah berkurang daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada hanya 0.6% pada tahun 2014. Jadinya, bersyukur kita bahawa kemiskinan tegar telah berjaya dibasmikan. Tuan Yang Dipertua, sebermulanya saya mengambil tampuk kepimpinan negara pada 3 April 2009. Kerajaan telah melakarkan dasar transformasi nasional sebagai falsafah teras kepada pentadbiran negara dihitung dari tahun 2011 hingga 2020. Dasar transformasi nasional ini dirangka sebagai satu peta hala tuju negara dengan tujuan mentransformasi Malaysia secara tuntas dan holistik demi melonjakkan kita sebagai sebuah negara maju atau high income advanced economy. Ia berasaskan kriteria antaranya untuk mencapai pertumbuhan yang bersifat inklusif, sustainable, growth with equity, competitive, progressive, rakyat yang bersasiah dan morally strong dalam satu kehidupan masyarakat yang saling berpadu, mengamalkan pula kesederhanaan
yakni wasatiyah berpaksikan kepada prinsip satu Malaysia. Ringkasnya, kita mahu mencapai satu bentuk kecapan kemakmuran dan kejayaan negara kepada seluruh rakyat, di mana tidak ada mana-mana golongan pun yang akan berasa tercicir atau terpinggir. Tuan Yang Di-Pertua, di bawah lembayung dasar transformasi nasional inilah lahirnya setakat ini 6 program. Program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi, program transformasi politik, program transformasi komuniti, program transformasi sosial, dan program transformasi fiskal. Hari ini, satu lagi kertas mustahak akan saya sampaikan, yakni Rancangan Malaysia ke-11. Berhubung rapat dengan falsafah tunjang dasar transformasi nasional yang saya takrifkan sebentar tadi pula, sebelum saya meneruskan dengan pembentangan, bolehlah diberi gambaran bagaimanakah yang dikatakan rupa wajah sebuah Malaysia yang dikatakan maju itu kelak apabila tiba penghujung rancangan Malaysia ke-11 ini. Sebagaimana kita perlu faham, rancangan Malaysia ke-11 ini merupakan pelonjak akhir sebelum kita memasuki gelanggang negara maju. Pada ketika itu, kita seharusnya telah mencapai beberapa perkara, seperti pendapatan negara kasar per kapita mencecah $15,000 Amerika. Dari piawaian antarabangsa, nilai ini telah menepati tahap pendapatan sebagai negara maju. Walaupun demikian, sesebuah negara maju tidak boleh hanya didefinisikan dari sudut pendapatan per kapita sahaja. Ringkasnya, pada hemat saya, kita perlu membangunkan sebuah tamadun holistik di mana masyarakatnya seharusnya memiliki nilai-nilai tinggi, berakhlak, mencintai ilmu pengetahuan, rajin membaca, menghargai seni budaya dan warisan, serta memiliki minda yang mencerminkan pula rakyat sebuah negara maju. Tuan Yang Di-Pertua makanya melangkah ke hadapan buat julung kali setelah menerima mandat daripada rakyat secara demokrasi pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Dengan kehendak dan izin yang maha berkuasa, saya bentangkan di sini rancangan Malaysia ke-11 dengan 6 strategi tumpuan. Pertama, inclusivity. Kedua, kesejahteraan rakyat. Ketiga, modal insan. Keempat, pertumbuhan hijau. Kelima, infrastruktur. Dan keenam, inovasi dan produktiviti. Bagi memastikan 6 strategi tumpuan RMK11 ini berjaya mencapai matlamatnya, game changes berikut akan dilaksanakan sebagai pemangkin ke arah lonjakan yang signifikan bagi menjana pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Pertama, meningkatkan produktiviti. Kedua, menjana kekayaan melalui inovasi. Ketiga, mempertingkat peratusan masyarakat kelas menengah. Keempat, menteraskan pendidikan dan latihan teknikal atau TVET. Kelima, melaksana pertumbuhan hijau. Dan keenam, melabur di bandar-bandar berdaya saing. Tuan Yang Di-Pertua, merujuk strategi tumpuan inclusivity, kerajaan akan berikhtiar bersungguh-sungguh agar tiada golongan rakyat yang akan tercicir daripada menikmati manfaat kemakmuran dan pembangunan negara. Adalah hakikat di dunia ini, bagaimana maju pun sesebuah negara itu, seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jepun, dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, there will always be vulnerable groups. Mereka yang berpendapatan rendah, golongan gelandangan, dan yang tidak mempunyai pekerjaan.
Selain daripada itu, Malaysia akan terus menangani golongan isi rumah berpendapatan 40% terendah ke bawah, bottom 40%, atau selepas ini saya akan sebut sebagai B40. Untuk makluman, menurut perangkaan, golongan B40 ini kini adalah sekitar 2.7 juta orang. Oleh demikian, dalam tempoh rancangan ini, kerajaan mensasarkan pendapatan purata isi rumah B40 meningkat daripada lebih kurang RM2,500 sebulan pada tahun 2014 kepada lebih RM5,000 sebulan pada tahun 2020 kelak. Ke arah ini, kerajaan akan mengambil usaha-usaha yang intensif, antaranya merapatkan jurang pencapaian pendidikan dan kemahiran serta meningkatkan produktiviti. Bahkan kadar perkali Gini negara dijangka semakin mengecil daripada 0.401 pada tahun 2014 kepada 0.385 pada tahun 2020. Untuk makluman semua, dari sudut ekonomi, lebih kecil nilai perkali Gini berarti kita makin berada dalam keadaan yang lebih baik dengan pengagihan pendapatan yang lebih saksama di kalangan rakyat. Bagi menangani kos sara hidup isi rumah B40 ini, inisiatif-inisiatif seperti Klinik Satu Malaysia, Menu Rakyat Satu Malaysia, Kedai Rakyat Satu Malaysia, Kedai Kain Satu Malaysia, Kedai Agro Bazar Rakyat Satu Malaysia akan terus dilaksanakan. Pelbagai lagi inisiatif baru akan dibuat dan diperkenalkan sepanjang tempoh rancangan ini. Pendapatan isi rumah B40 juga akan dipertingkatkan melalui pendidikan dan kemahiran tinggi. Bagi yang minat untuk berniaga pula, program sokongan keusahawanan akan ditambah baik, khususnya bagi perusahaan mikro dan kecil. Di samping itu, saya menyeru dan mahukan sektor swasta, terutamanya syarikat-syarikat multinasional dan syarikat besar tempatan, supaya menyumbang pada pembangunan golongan ini dengan cara menempatkan premis perniagaan atau kilang-kilang mereka di kawasan majoriti penduduk B40. Seperkara lagi, masyarakat kelas menengah seperti yang dihasratkan oleh kerajaan dapat ditingkatkan saiznya daripada 40% sekarang kepada 45% bila tibanya tahun 2020. Tuan Yang Pertua, dalam hal memperkasa komuniti untuk membina masyarakat yang produktif dan sejahtera, tentulah tumpuan akan diberikan kepada kanak-kanak, belia, warga emas, wanita dan juga kaum majoriti bumi putera. Bagi golongan wanita, peranan mereka bukan sahaja terhad kepada pembentukan keluarga yang bahagia, tetapi juga menyumbang kepada kemajuan sosio-ekonomi. Kadar penglibatan tenaga kerja wanita akan meningkat daripada 54% pada tahun 2014 kepada 59% menjelang tahun 2020. Kerajaan juga akan terus melaksanakan dasar yang menentukan pembabitan wanita di peringkat pengurusan dan pembuat keputusan pada kadar 30% di sektor awam dan swasta. Kepada golongan belia pula yang menjadi harapan dan aset penting negara, dengan dasar belia negara yang baru, kerajaan mahukan potensi mereka dicapai sepenuhnya melalui pengupayaan, pendidikan dan latihan kemahiran keusahawanan, sokan dan kesukarelawan. Ke arah ini, seperti mana dalam bajet 2015 yang lalu, kerajaan telah mengumumkan cadangan pelaksanaan 3 projek perintis bagi One Malaysia Youth City, iaitu di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM100 juta. Di bawah RMK 11 pula, One Malaysia Youth City akan mempunyai ekosistem komprehensif bagi membolehkan belia meningkatkan keupayaan, majukan diri dalam pekerjaan, dalam bidang keusahawanan, di samping menikmati
kemudahan, rekreasi, perumahan yang baik termasuk rumah transit. Bagi golongan kanak-kanak pula, pusat penjagaan kanak-kanak berkeperluan khas akan diperbanyak. Sementara itu, bagi yang berumur 13 hingga 18 tahun dan tinggal di institusi kebajikan akan diberi peluang untuk mendapat pendidikan dan latihan teknikal serta vocational atau TVET. Selanjutnya, sumbangan dan khidmat bakti yang telah ditabur oleh warga emas pada negara ini akan sentiasa dihargai. Justru sebagai masyarakat penyayang dan prihatin, fasiliti penjagaan warga emas akan ditambah baik dan diperbanyakkan dari masa ke semasa sepanjang tempoh rancangan ini. Seterusnya, bagi golongan orang kurang upaya, kerajaan akan memperkokoh kesejahteraan mereka dengan memperluaskan lagi peluang pendidikan, latihan kemahiran dan keusahawanan kepada mereka. Melalui rancangan ini, kerajaan dengan kerjasama sektor swasta mensasarkan penambahan 7 lagi pusat kehidupan berdikari baru di seluruh negara yang akan memberi manfaat kepada sejumlah hampir 11,000 OKU. Kerajaan juga komited mencapai sasaran penyertaan OKU dalam mengisi lebih 16,000 jawatan dalam sektor awam melalui pertimbangan khas. Kini seramai hampir 4,000 OKU sedang berkhidmat dalam sektor awam. Tuan Yang Di-Pertua, selaras dengan konsep inklusiviti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia tanpa mengira gender, ethnic status, sosioekonomi dan kedudukan geografi, tumpuan turut diberikan kepada semua kumpulan etnik, sub-etnik dan kumpulan minoriti, hatta rakyat Malaysia berketurunan Siam dan Portugis. Antara program skim pinjaman khas Kampung Baru Cina akan diteruskan dengan menumpukan pada pinjaman mikrokredit. Bagi masyarakat India pula, satu blueprint baru yang menggariskan hala tuju pembangunan sosioekonomi kaum India akan disediakan. Untuk orang asli dan Bumi Putra di Sabah serta Sarawak, tumpuan akan diberikan pada pemberian hak milik tanah adat atau NCR bagi menggalakkan pembangunan tanah dengan teknologi moden melalui agensi kerajaan berkaitan. Kepada masyarakat Melayu di perkampungan tradisi, terutama nelayan, tani serta isi rumah yang bekerja sendiri, akan disediakan kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan, termasuk memodernkan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan produktiviti serta pendapatan mereka. Tuan Yang Di-Pertua, bercakap tentang pembangunan bandar dan luar bandar secara saling melengkapi, penyediaan prasarana asas luar bandar seperti jalan raya akan diteruskan, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kerajaan akan membina 3,000 km jalan berturak lagi di luar bandar bagi tempoh 2016 sehingga 2020. Akses pada bekalan air dan elektrik di seluruh negara pula akan dipertingkatkan kepada 99% pada tahun 2020. Bagi bekalan air bersih dan terawat pula, projek bekalan air luar bandar pula sukacita dinyatakan lebih 10 bilion ringgit akan diluluskan, manakala lebih 3 bilion ringgit lagi turut diluluskan untuk projek bekalan elektrik luar bandar. Ini akan memberi impak kepada hampir 40,000 rumah. Tuan Yang Di-Pertua, dari aspek pembangunan ekonomi wilayah, dalam tempoh 2011 hingga 2014, 5 koridor, iaitu Iskandar Malaysia, koridor pembangunan Sabah, wilayah ekonomi Pantai Timur, koridor utara dan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak, telah berjaya menarik pelaburan komited sebanyak 307 bilion ringgit
dengan 57% atau 175 bilion ringgit pelaburan. Jumlah pelaburan ini menjana sebanyak lebih 427,000 peluang pekerjaan. Maka untuk RMK 11 ini, kerajaan mensasarkan sebanyak 236 bilion ringgit pelaburan dan mewujudkan sebanyak 470,000 pekerjaan lagi dekat 55 koridor wilayah tersebut. Tuan dan Ketua, berhubung hal pembangunan ekonomi wilayah juga, sukacita saya umumkan kerajaan akan mewujudkan Malaysia Vision Valley. Malaysia Vision Valley ini yang terletak di bahagian barat Negeri Sembilan meliputi Nilai Seremban dan Port Dickson dengan cadangan kawasan seluas 108,000 hektar. Sebagai makluman, Malaysia Vision Valley ini merupakan satu lagi projek pembangunan bersepadu baru meliputi beberapa kluster strategik yang bertujuan untuk melengkapi pembangunan di Lembah Kelang, khususnya di Putrajaya dan Kuala Lumpur. Tuan Yang Ketua, pemerkasaan ekonomi Putra pula akan terus menjadi agenda nasional. Peratus Bumi Putra pada populasi negara kini adalah 68% berbanding 62% 25 tahun yang lalu. Maka dengan itu, inisiatif-inisiatif bagi Bumi Putra bukan sekadar harus tetapi wajib dilaksanakan. Kerajaan akan tetap memperjuangkan dasar-dasar Bumi Putra, tapi mestilah berasaskan meritokrasi sesama Bumi Putra. Seterusnya, ucapan agenda pemerkasaan ekonomi Putra yang dilancarkan pada tahun 2013, kita komited dan berazam untuk mensasarkan kadar 30% pemilikan equity Bumi Putra berjaya dicapai menjelang tahun 2020 nanti, insya-Allah. Seterusnya lagi, untuk meningkatkan pemilikan equity corporate Bumi Putra, sukacita saya ingin maklumkan bahawa pengeluaran wang dari akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja untuk melabur dalam amanah saham Bumi Putra 2 akan dilancarkan tertakluk kepada syarat penambungan minima. Tuan Yang Ketua, kesejahteraan rakyat adalah segala-galanya. Apa artinya kemajuan tanpa sentosa dan bahagia mendatangi kehidupan? Oleh itu, di bawah RMK 11 ini, tahap kesihatan rakyat dan kualiti penjagaan kesihatan akan terus dipertingkatkan. Ke arah itu, antara inisiatifnya, bilangan katil di kedua-dua hospital, awam dan swasta akan ditingkatkan sebanyak 25% kepada 73,000 katil pada tahun 2020. Sasaran ini akan dicapai antaranya menerusi pembinaan 6 hospital baru di Kemaman, Bentong, Baling, Pendang, Pasir Gudang dan Maran, manakala 2 buah hospital di Sabah iaitu Hospital Tawau dan Hospital Kota Murudu serta Hospital Miri di Sarawak akan dinaik taraf. Selain pembinaan hospital baru, kerajaan juga sedang giat menyiapkan hospital di Seri Aman, Sarawak. Di samping itu, bagi menambah baik akses pada penjagaan kesihatan, terutamanya di kawasan luar bandar, sebanyak 165 buah klinik satu Malaysia akan dibina dengan kos sebanyak 33 juta ringgit. Pada masa yang sama, lebih ramai pakar perubatan dan kaki tangan kesihatan yang berkemahiran tinggi akan disediakan. Matlamat rancangan ini menjelang tahun 2020, nisbah doktor kepada penduduk dijangka meningkat kepada seorang doktor bagi setiap 400 penduduk. Dalam perkara ini, sekalipun World Health Organization atau WHO tidak menetapkan apa-apa nisbah khusus, namun sekadar perbandingan dan makluman kepada ahli-ahli yang berhormat, nisbah doktor pada populasi kita kalau dibandingkan dengan negara Singapura 1/502, manakala di United Kingdom 1/358. Ini adalah satu hal
yang sungguh positif. Bahkan selain daripada perkhidmatan kesihatan awam, kita yang hampir percuma, yakni bayaran hanya RM1 jika kita ke hospital kerajaan dan klinik satu Malaysia bagi rawatan pesakit luar. Secara keseluruhannya lagi, WHO telah mengiktiraf bahawa sistem perkhidmatan kesihatan di negara ini adalah antara yang terbaik di rantau Pasifik Barat. Meskipun begitu, kita perakui hakikat bahawa kita masih perlu menangani kekurangan pakar-pakar perubatan, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Tuan Yang Ketua, rumah tempat tinggal dan bumbung tempat berlindung dari panas dan hujan adalah antara 3 keperluan asas kehidupan kepada semua. Seiring ini, bagi meneruskan agenda pemilikan perumahan rakyat semenjak 2013, kerajaan mensasarkan untuk membina 1 juta rumah mampu milik untuk rakyat. Jadinya, bagi merealisasikan sasaran tersebut, pembinaan perumahan mampu milik pada rakyat dibuat melalui kerjasama antara kerajaan negeri dan sektor swasta. Antaranya program Prima, perumahan penjawat awam, Satu Malaysia, projek perumahan rakyat dan rumah mesra rakyat Satu Malaysia. Daripada jumlah 1 juta unit rumah yang dihasratkan tersebut, sebanyak 182,000 unit rumah dijangka dapat disiapkan sepenuhnya pada akhir tahun 2015. Di samping itu, kira-kira lebih 23,000 unit telah disediakan oleh kerajaan negeri dan Felda. Jikalau dalam tempoh RMK 10, sekitar 74,300 unit rumah mampu milik telah dibina oleh sektor swasta di pelbagai negeri, di bawah rancangan Malaysia ke-11 pula, sejumlah 653,000 unit rumah lagi akan dibina juga oleh pelbagai pihak. Tuan Yang Ketua, sebagai satu lagi program baru yang akan mengubah wajah rumah-rumah di kampung dan luar bandar, sukacita saya umumkan bahawa satu program baik pulih secara besar-besaran melibatkan sebanyak 400,000 rumah dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11. Sebanyak 5,000 hingga 10,000 ringgit akan diperuntukkan bagi setiap rumah. Tuan Yang Ketua, sememangnya bidang sukan merupakan medium perpaduan yang sangat diminati dan popular di kalangan rakyat. Oleh itu, kerajaan akan menggalakkan bidang ini demi melahirkan atlet-atlet dan yang bertaraf dunia seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, Sazali Abu Samad dan Pandalila Rino. Lantaran itu, bagi melahirkan lebih ramai atlet yang cemerlang di bawah rancangan Malaysia ke-11, Universiti Malaya dipilih untuk menumpukan kecemerlangan dalam sukan badminton, manakala Universiti Teknologi Mara menumpukan pada kecemerlangan sukan bola sepak. Di samping itu, Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari di Gambang Pahang yang telah dilancarkan pada tahun 2014 akan terus diperhebat demi memastikan pembangunan pemain, kejurulatihan, kemudahan dan pertandingan secara berterusan dilaksanakan pada peringkat usia yang lebih muda. Mudah-mudahan ranking Malaysia dalam bola sepak boleh bertambah lebih baik. Harapan besar itu. Tuan Yang Ketua, kemajuan juga berarti berkembangnya kesenian, kebudayaan dan ketemadunan. Sebab itulah rancangan Malaysia ke-11 turut mementingkan golongan karyawan dan penggiat seni tanah air. Oleh itu, aktiviti kesenian akan dipergiat dengan menaik taraf Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau Aswara daripada tahap akademi kepada status universiti dalam usaha menghasilkan penggiat seni dan budayawan yang berkaliber. Sehubungan itu juga industri kreatif akan terus dipergalakkan. Tuan Yang Ketua, modal insan adalah sumber terpenting kepada pembangunan negara. Maju atau mundurnya sebuah negara bergantung penuh kepada kekuatan dan kehebatan nilai, kompetensi dan kemahiran insaniah.
Berhubung itu, sukalah saya memaklumkan melalui rancangan Malaysia ke-11 ini sejumlah 1.5 juta peluang pekerjaan baru bakal diwujudkan. Antara langkah yang akan diambil ialah menambah baik produktiviti buruh dan gaji serta mempertingkatkan kecekapan operasi pasaran buruh. Selanjutnya, pada akhir tempoh RMK 11 kelak, kerajaan mensasarkan peningkatan produktiviti buruh pada kadar purata 3.7% setahun berbanding 2.6% setahun dalam tempoh RMK 10. Dalam rancangan ini, kerajaan juga mensasarkan agihan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 40%. Ya, ini peratusan negara maju berbanding dengan 34% kepada dalam tahun 2013. Maksudnya, jika sesebuah syarikat menjana RM10,000, agihan diberikan pada pekerja secara purata adalah sebanyak RM4,000. Tuan Yang Di-Pertua, mewujud kepentingan dan kebajikan warga kerja, kerajaan akan memperkenalkan indeks gaji nasional sebagai petunjuk dan penanda aras kepada majikan dalam menetapkan gaji yang setimpal dengan produktiviti, kemahiran, kelayakan dan kepakaran pekerja. Pada itu, paras gaji minimum akan terus dikaji secara berkala berasaskan persetujuan tripartite, iaitu pihak kerajaan, majikan dan kesatuan pekerja. Tuan Yang Di-Pertua, realitinya lagi, dalam menuju negara maju, kita memerlukan lebih ramai pekerja yang berkemahiran tinggi. Oleh sebab itu, kerajaan mahu supaya lebih ramai pelajar yang mendapat pendidikan berbentuk kemahiran dan vocational dilatih dan dilahirkan, yang jumlahnya kini hanya 25% daripada tenaga kerja. Rancangan ini bermatlamat melonjakkan 25% itu kepada 35%. Maknanya 35% akan terdiri daripada pekerja mahir supaya beriring dengan graduan akademik dan profesional. Sebab itulah dalam mengatasi dan mendepani keperluan ini, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET akan diperkasakan. Ke arah ini, sukacita saya umumkan antara lain RM1 bilion akan diperuntukkan kepada tabung pembangunan kemahiran berbanding RM500 juta pada tempoh rancangan yang lalu. Melalui program ini, lepasan TVET berpeluang untuk mendapat pekerjaan dan kadar pendapatan nilai tambah yang tinggi dalam sektor-sektor seperti minyak dan gas, kejuruteraan, penerbangan, perkapalan serta otomotif. Selain itu, program sistem latihan dual national disesuaikan daripada model latihan TVET di negara Jerman yang 70% kandungan latihan adalah berorientasikan apprenticeship. Ianya dijangka meningkatkan jumlah pelatihnya daripada 164,000 kepada 225,000 pelatih pada tahun 2020. Sehubungan ini bagi menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam program apprenticeship ini, kerajaan bercadang memberi insentif berbentuk grant dan pengecualian cukai pendapatan. Tuan Yang Di-Pertua, laginya dalam ikhtiar meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 sedang dilaksanakan dengan rapi. Daya saing sesebuah negara berbantung kepada penguasaan kita dalam bidang STEM atau Science, Technology, Engineering and Mathematics. Begitu juga pentingnya penguasaan bahasa Inggeris yang baik dan bahasa kebangsaan sebagai pengukuhan jati diri rakyat Malaysia. Di samping itu, kemahiran berfikir aras tinggi serta pendidikan agama dan moral adalah di antara subjek yang perlu diberi keutamaan. Tuan Yang Di-Pertua, seperkara yang mustahak lagi ingin saya nyatakan pada Dewan Yang Mulia, dalam tempoh rancangan
kadar penyertaan murid dari peringkat prasekolah sehingga sekolah menengah akan disasarkan kepada 100% enrollment menjelang tahun 2020. Untuk pendidikan rendah dan menengah juga sejumlah sekurang-kurangnya 80 buah sekolah baru akan dibina di seluruh negara dalam tempoh 2 tahun pertama semasa rancangan, meliputi antaranya 2 buah di Perlis, 2 buah di Melaka, 5 buah di Sabah dan 5 buah lagi di Sarawak. Ini tidak termasuk sebagai contoh 2 buah Maktab Rendah Sains Mara yang akan dibina di Sik, Kedah dan Tanah Merah, Kelantan, serta sebuah sekolah menengah yang majoritinya anak orang asli di Sungai Siput, Perak yang sudah hampir siap binaannya. Manakala beberapa buah sekolah berasrama penuh akan dibina seperti di Kiningau, Sabah dan Manjung, Perak. Menyentuh pendidikan tinggi pula, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 pendidikan tinggi merupakan antara strategi utama RMK 11. Langkah ini dijangka dapat menyokong pencapaian sasaran 80% graduan mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas menamatkan pengajian. Tuan Yang Di-Pertua, berbicara tentang pertumbuhan hijau pada sidang kemuncak perubahan iklim Copenhagen 2009, Malaysia dengan secara sukarela mensasarkan pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca atau greenhouse gas kepada KDNK sehingga 40% menjelang tahun 2020. Sehingga akhir tahun 2013, Malaysia telah berjaya mengurangkan sebanyak 33% intensiti pelepasan greenhouse gas daripada KDNK hasil daripada pelaksanaan langkah mitigasi. Di sudut ini juga senario global warming yang berlaku di seluruh dunia telah mengakibatkan pelbagai bencana seperti banjir, hakisan pantai dan tanah runtuh. Ini telah menjejaskan aktiviti ekonomi serta punca pendapatan dan keselamatan rakyat. Selain itu, untuk projek rancangan tebatan banjir atau RTB, antaranya kerajaan akan melaksanakan RTB Sungai Kelantan secara bersepadu melalui pembinaan empangan Nenggiri dan Lebir. Projek-projek lain termasuk RTB Sungai Kuantan Pahang, Sungai Molok di Sabah, Sungai Perak dan Sungai Kemaman di Terengganu. Tuan Yang Di-Pertua, pembangunan infrastruktur adalah tulang belakang dalam melonjakkan kemajuan negara serta kesejahteraan rakyat. Rancangan ini menarik perhatian pada antara beberapa pembangunan infrastruktur yang akan memberi impak tertinggi dalam mencapai status negara maju. Ini termasuk pembinaan lebuh raya, kemudahan MRT dan LRT, loji jana kuasa elektrik, loji rawatan air dan inisiatif jalur lebar berkelajuan tinggi. Bagi pembangunan rangkaian jalan raya lebuh raya Pen Borneo sepanjang 2,239 km yang sedang dibina akan meningkatkan hubung jalin di Sabah dan Sarawak. Manakala Central Spine Road yang menghubungkan Kuala Krai ke Simpang Pelangai Pahang dan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai akan menambah baik hubung jalin di semenanjung Malaysia dan memangkin pertumbuhan di wilayah pantai timur. Kemudiannya lebuh raya Pantai Barat yang dijangka siap pada tahun 2019 akan menyediakan akses yang lebih baik kepada penduduk Pantai Barat di Perak dan Selangor. Juga projek landasan berkembar Gemas Johor Bahru dengan jarak 197 km akan dilaksanakan. Tuan Yang Di-Pertua, bagi pengangkutan awam juga suka saya kongsikan pembinaan Klang Valley Mass Rapid Transit, laluan Sungai Buloh ke Kajang, laluan Sungai Buloh Serdang, Putrajaya dan LRT 3 kesemuanya akan berlangsung dalam RMK 11. Pembinaan high speed rail juga untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua yang akan menjajari bandar Malaysia di Kuala Lumpur hingga ke Jurong East di Singapura akan dilaksanakan. Kemudahan ini bakal mempercepatkan perjalanan Kuala Lumpur ke Singapura
pada hanya 90 minit. Setelah siapnya projek ini kelak akan meningkatkan manfaat ekonomi antara kedua-dua buah negara yang paling pesat membangun di rantau ini. Tuan Yang Bertua, berkait perkhidmatan jalan lebar pula, kerajaan akan meningkatkan liputannya secara menyeluruh melalui inisiatif jalan lebar berkelajuan tinggi ataupun HSB2 dan inisiatif jalan lebar pinggir bandar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, sukacita dimaklumkan menjelang 2020, semua isi rumah di ibu negeri dan kawasan pertubuhan berimpak tinggi akan mendapatkan akses perkhidmatan jalan lebar berkelajuan 100 megabit sesaat. Manakala saudara-saudara kita di kawasan pinggir bandar dan luar bandar pula akan dapat akses perkhidmatan jalan lebar 20 megabit sesaat. Dalam kata lain, lagi laju daripada rumah kita sekarang. Tuan Yang Bertua, seterusnya loji-loji jana kuasa elektrik baru untuk menjana 7,626 megawatt kuasa elektrik akan dibina. Antaranya adalah 3 buah projek loji jana kuasa elektrik Arang Batu di Johor, Perak dan Negeri Sembilan, serta 2 buah projek loji jana kuasa elektrik gas di Pulau Pinang dan Johor. Ini semua dengan anggaran jumlah kos pelaburan sebanyak 28 bilion ringgit dan akan mewujudkan lebih kurang 35,000 jumlah peluang pekerjaan baru. Tuan Yang Bertua, loji rawatan air Langat 2 pula adalah penting untuk menjamin bekalan air yang berterusan. Margin reserve bagi Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada masa sekarang adalah lebih kurang 4% sahaja. Bagi memastikan margin reserve ini di antara 10 hingga 15% seperti yang digariskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, pelaksanaan ini perlu disegerakan. Kelewatan pelaksanaan projek ini akan menyebabkan integriti bekalan air dan kesejahteraan rakyat Selangor dan Lembah Kelang terjejas. Tuan Yang Bertua, di sudut lain, perkhidmatan pembentungan bersambung pula disasarkan meningkat kepada 63%, daripada 63% pada 80% di bandar utama. Oleh itu, projek loji rawatan serantau dan rangkaian paip pembentungan di Kinta Barat Papan Perak akan dibina dengan anggaran kos berjumlah 2 bilion ringgit. Tuan Yang Bertua, berhubung sumber gas asli, medan gas yang sedia ada, khususnya di Semenanjung Malaysia, semakin matang. Dari itu, kemudahan pengimportan gas asli perlu ditambah untuk memenuhi permintaan gas asli pada masa hadapan. Lantasnya, terminal regasifikasi 2 sedang dibina di Pengerang, Johor sebagai tambahan kepada terminal regasifikasi 1 di Melaka yang mula beroperasi pada tahun 2013. Selain itu, pembangunan kompleks bersepadu petroleum Pengerang akan terus dilaksanakan dengan pelaburan sebanyak 53 bilion ringgit pada tahun 2016. Selain daripada itu, projek infra utama yang akan dilaksanakan dalam rancangan ini termasuk pembinaan lapangan terbang Mukah dan Lawas di Sarawak, pembesaran lapangan terbang Kota Baru dan penambahbaikan pelabuhan Kuantan. Terminal Padang Besar juga akan dinaik taraf dalam merancangkan lagi kendalian kargo dari selatan Thailand untuk diekspor melalui pelabuhan Kelang. Tuan Yang Bertua, seterusnya kajian empirikal membuktikan bahawa wujudnya korelasi yang kuat antara inovasi dan produktiviti, survival dan berjayanya sesebuah organisasi atau negara itu sangat bergantung pada penekanan kepada 2 perkara. Justru untuk sentiasa kekal menempani kelok kemajuan, Malaysia akan terus membudayakan inovasi yang membawa pada peningkatan produktiviti dalam semua peringkat nasional, industri maupun perusahaan. Sehubungan itu, satu blueprint produktiviti nasional akan digubal bagi menggariskan hala tuju serta merangka tindakan komprehensif lagi spesifik dalam memacu produktiviti. Bagi maksud ini, Majlis Produktiviti Nasional akan diwujudkan. Salah satu langkah untuk meningkatkan produktiviti
Pasukan petugas logistik kebangsaan akan ditubuhkan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan pelan induk logistik dan fasilitasi perdagangan. Sektor industri pengangkutan dan penyimpanan dijangka berupaya mewujudkan sejumlah 146,000 peluang pekerjaan baru berkemahiran tinggi kepada rakyat. Dalam usaha meningkatkan tahap inovasi negara lagi, kerajaan akan turut mengambil pendekatan yang pelbagai, umpamanya peralihan daripada pendekatan secara government-centric kepada pendekatan keseluruhan masyarakat dan memberi peluang pada penglibatan organisasi berasaskan komuniti. Selaras itu, kerjasama penyelidikan antara kerajaan, industri dan ahli akademik akan terus diperkemas. Salah satu contoh sedia ada adalah seperti Steinbeis Malaysia Foundation, Sirin Fraunhofer dan jaringan penyelidikan awam swasta yang ditubuhkan bagi meningkatkan pengkomersialan hasil penyelidikan. Makanya menjelang tahun 2020, pengkomersialan output R&D disasar meningkat pada 10% berbanding 5% pada tahun 2013. Tuan Yang Di-Pertua, melalui rancangan ini juga sektor-sektor utama seperti perkhidmatan, pembuatan, pertanian, perusahaan kecil dan sederhana akan terus dipastikan signifikasi sumbangannya pada KDNK negara. Dalam sektor perkhidmatan, antara industri yang akan digalakkan adalah kewangan Islam, ICT, minyak dan gas, penjagaan kesihatan swasta, pendidikan tinggi, serta pelancongan dan industri halal. Pada tahun ini, blueprint sektor perkhidmatan yang mempunyai 29 pelan tindakan mensasarkan peningkatan produktiviti buruh dari RM68,111 pada tahun 2015 kepada RM83,411 menjelang tahun 2020. Sektor ini insya-Allah dijangka menyumbang kepada 55.3% kepada KDNK. Bagi sektor pembuatan pula akan dipacu oleh beberapa subsektor pembangkit iaitu kimia, elektrik dan elektronik, mesin dan peralatan, peranti perubatan serta aeroangkasa. Yang penting sektor ini akan membuka 2.8 juta lagi peluang pekerjaan. Seterusnya, bagi merancangkan pertumbuhan ekspor baru-baru ini, Majlis Ekspor Negara telah ditubuhkan. Majlis ini bertanggungjawab bagi menggalakkan pertumbuhan ekspor termasuk meningkatkan ekosistem ekspor dengan menaik taraf infrastruktur, meningkatkan aktiviti dalam bantaian nilai, memaksimumkan peluang perdagangan terutamanya dengan negara-negara ASEAN dalam jangka masa pendek dan sederhana. Tuan Yang Di-Pertua, jika negara perlu melakukan inovasi, bandar-bandar utama kita juga perlu melakukan inovasinya supaya kekal relevan. Kini bandaraya-bandaraya besar dunia bukan hanya berlumba-lumba mencari pelaburan, tapi ia menjadi persaingan bakat-bakat terbaik dunia untuk mentransformasikan bandar-bandar ini dan seterusnya negara mereka. Jika dahulu kalau dibicara tentang negara China, hanya bandar Beijing dan Shanghai diperkatakan, namun kebelakangan ini bandar-bandar lain di negara China seperti Shenzhen atau Guangzhou menjadi sebutan di pesada dunia. Justru bagi meningkatkan daya saing negara, bandar-bandar Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu telah dikenal pasti untuk melonjak pertumbuhan ekonomi. Bandar-bandar ini akan merangka pelan induk persaingan masing-masing supaya selaras dengan aspirasi negara di bawah RMK 11. Tuan Yang Di-Pertua, sesungguhnya kita sentiasa menghargai jasa dan khidmat kaki tangan awam dan anggota keselamatan. Untuk itu, dalam rancangan ini, kerajaan akan terus menjamin kebajikan mereka seperti pembangunan kerjaya, skim perkhidmatan dan perumahan dari masa ke semasa. Di samping itu, penyampaian perkhidmatan awam pada rakyat akan terus dimantapkan dari segi kepantasan khidmat, kecekapan dan integriti. Tuan Yang Di-Pertua, bagi keseluruhan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 ini, kerajaan akan menyediakan siling peruntukan perbelanjaan pembangunan
sebanyak 260 bilion ringgit sepanjang tempoh 2016 hingga 2020. Tuan Yang Di-Pertua, yang masih lagi Tuan Yang Di-Pertua, saya cukup senang hati Tuan Yang Di-Pertua masih lagi Tuan Yang Di-Pertua. Seandai dan sekiranya dikabul dan diperkenankan oleh Allah juga, realitinya dalam pada kita menongkah separuh jalan rancangan ini, tinggal hanya setahun dua saja lagi era yang disebut sebagai pasca atau beyond 2020. Meskipun dengan segala perencanaan yang kita perbuat ini, gambaran dan warna Malaysia pasca 2020 nanti adalah amat penting untuk dijiwai suasana dan keadaan kala itu. Barulah kita dapat berfirasat dalam meneruskan momentum pertumbuhan dan rentak perjalanan sebuah kelana negara ini supaya tidak tersasar. Ini bermaksud bayangan dan corak Malaysia, contohnya pada tahun 2030 antaranya jumlah penduduk mencecah kira-kira 36 juta. Kadar urbanisasi meningkat pada 80%. KDNK sebanyak 2.6 trilion ringgit. KDNK per kapita pula melebihi 117,000 ringgit dan perdagangan dunia menjangkau 44 trilion dolar Amerika. Yang terlebih utama, kita mahu adalah wujudnya national consensus atau kesefahaman nasional tentang hala tuju negara pasca 2020. Berbalik pada dan berpasak kepada pelbagai prakasa atau inisiatif besar selama bertahun-tahun ini, seperti bajet 2015 telah dirangka atas keseimbangan antara capital economy dan people economy. Tatkala berdepan dengan ketidaktentuan harga minyak dan kemudian ekonomi global, pada awal tahun ini pula kerajaan tanpa berlengah telah membuat pengumuman khas untuk mengambil langkah-langkah proaktif mengubah dasar-dasar bagi memastikan negara kekal berada di trajektori dan landasan yang betul lagi tepat. Ini membuktikan kerajaan Barisan Nasional adalah sebuah kerajaan yang pragmatik dan sistematik dalam menyusun dan mencatatkan apa jua kepentingan rakyat. Sekalipun dalam banyak hal kita telah buat habis baik sebegini, begini, namun ditomahnya pula oleh orang begitu-begitu. Tuan Yang Di-Pertua, dalam hal lain, apabila kerajaan dengan ikhlasnya pula memutuskan supaya subsidi pukal diganti dengan subsidi bersasar agar bantuan dapat diberi terus pada golongan yang sangat memerlukan melalui BRIM, tiba-tiba dituduh dan diperkata pula sekian-sekian. Tuan Yang Di-Pertua, berkenaan GST, umum berpendapat ia adalah baik untuk negara. Namun setelah mendengar rungutan dan hingga berlakunya kekeliruan pada rakyat, kita perakui sistem ini mengambil masa bagi proses pelaksanaannya yang lebih efisien dan dapat memuaskan semua pihak. Sebelum ini saya nak nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini, rakyat sekalian janganlah gundah dan rusing kerana pihak kerajaan akan memaklumkan tentang hasil kutipan GST ini ke arah mana perbelanjaannya. Kerana itu, pagi ini saya bagi pihak kerajaan yang menepati janji akan menegaskan bahawa kita akan memastikan hasil GST
akan diperuntukkan kembali kepada manfaat dan keperluan rakyat keseluruhan. Tuan Yang Dipertua, walaupun mutakhir ini pelbagai dugaan dan rintangan dihadapkan, saya dan pihak kerajaan memilih hanya satu jalan, iaitu terus melangkah ke hadapan dan sekali-kali tidak akan berbalik haluan. Ternyata benarlah kata-kata para alim dan pujangga. Hidup ini sememangnya adalah sebuah perjuangan. Laksana lautan yang jarang tenang. Sekali ombak naik, sekali ombak turun. Pergantian musim hujan dan musim panas. Ada kala susah dan ada kala masa senang. Justru saya menyuruh pada rakan-rakan yang setia, sekiranya kita bersabar, seandainya kita terus kokohkan kepercayaan, juga keyakinan di dada, bertawakallah kepada Yang Maha Kuasa, kelak akan terbentanglah jalan keluar dan kemenangan buat kita. Begitulah kita wajib menghitung doa dan berharap bahawa rancangan Malaysia ke-11 ini akan disokong dan memanfaati semua lapisan. Tak kiralah pak tani di kebun, pesawah di bendang, para nelayan, gulungan kola biru dan putih, ahli korporat ataupun cendekiawan, hatta saudara-saudari kita di seberang sana. Saya mengajak agar sama-sama mendukung usaha murni kerajaan untuk menjulang Malaysia gagah dan megah di pesada antarabangsa. Tuan Yang Dipertua, sesungguhnya perjuangan ini adalah perjuangan yang murni demi bangsa Malaysia dan pertiwi. Sememangnya jua beban dan amanah yang sedang digalas ini adalah berat dan memerlukan jiwa-jiwa besar serta kekuatan dari segenap penjuru. Barulah, Tuan Yang Dipertua, barulah sebuah negara bangsa yang maju dan berjaya dapat dijelmakan. Pucuk pangkalnya, janganlah dipersiakan apa yang sudah kita secara susah payah raih dan kecapi. Jauh sekali meruntuhkannya. Na'udzubillah. Kelak menyesal tidak berguna lagi. Lantas marilah kita merenung bait-bait lagu kebangsaan. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Itulah tema, itulah rahsia kecemerlangan kita selama ini. Disimpulkan kalam, Ya Ilahi, Ya Rabbi, satukanlah hati-hati kami. Berkatilah perjuangan ini seraya kita maktub dan keramatkan rancangan Malaysia ke-11 ini. Tuan Yang Dipertua, Ali Muhammad, Tuan Yang Dipertua, Ali Muhammad, pastinya setiap satu amal dan setiap satu usaha kita akan dipersaksi oleh masa dan dihakimi oleh waktu. Bab kata orang dulu-dulu,
Yang benar tetap benar. Buktinya kelak jadi sejarah. Yang kedua, saya mohon mencadangkan. Hidup Tun Mahathir. Perjuangan belum selesai. Ada ahli-ahli yang menyokong. Tan Sri Yang Ketua, saya menyokong penuh usul rancangan Malaysia ke-11 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini saya dalam hormat. Saya dengar tadi suara-suara yang mengganggu sewaktu Yang Amat Berhormat membentangkan rancangan 11, pokok sena, gombak, dan yang lain-lain. Dalam perbahasan nanti saya ambil maklumat kepada itu. Mungkin saya tidak akan benarkan untuk ahli-ahli yang berhormat, seperti mana yang amat berhormat sekalian sedia maklum, yang berhormat sedia maklum, melalui notis pemberitahuan dan takwim yang telah diedarkan, sebanyak 9 hari telah diperuntukkan bagi memutuskan usul ini, dan sebanyak 6 hari yaitu 25 Mei hingga 9 Jun 2015 telah diperuntukkan untuk perbahasan, dan 3 hari yaitu 10 Jun hingga 15 Jun 2015 untuk kementerian-kementerian menjawab ke atas perbahasan usul berkenaan. Perbahasan ke atas usul rancangan Malaysia ke-11 ini akan bermula pada hari Isnin 25 Mei 2015. Oleh yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi pada hari Isnin 25 Mei 2015. Mesyuarat ditangguhkan. Batu api. Sembrun Timbalan.